Tujuan pertama Allah ciptakan bintang untuk menghiasi langit. Yang kedua, bintang digunakan untuk sebagai Allah ciptakan bintang sebagai alat, sebagai kompas. Seorang dahulu kalau di darat, kalau di laut, mereka nak melihat perjalanan, mereka akan merujuk kepada bintang-bintang. Dan yang ketiga, Allah ciptakan bintang adalah untuk merejam syaitan-syaitan yang mencuri berita-berita di langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat meneruskan pengajian tadabbur ringkas surah Al-Waqi'ah, yang mana pagi ini kita akan memasuki kumpulan ayat yang Allah Subhanahu wa taala nak memberikan penekanan berkenaan dengan kemuliaan dan keagungan Al-Quranul Karim. Jadi kita akan lihat ayat yang ke-75. Jadi tuan-tuan kena tengok dalam nota yang bercetak, cuma tiada muka surat kan, so kena cari ayat nombor 75. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم Kita sambung terus ayat yang berikutnya 76. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Baik, kembali kepada keterangan ayat nombor 75. Kita lihat terlebih dahulu terjemahan ayat. Fala uqsimu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka aku benar-benar bersumpah. Uqsimu merujuk kepada aku bersumpah. Allah bersumpah dengan apa? Iaitu demi mawaqi'in nujum, tempat-tempat yang dikaitkan dengan bintang-bintang. Okey, ayat ini kita terus pergi kepada apa maksud bintang-bintang itu. Okey, sebenarnya berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama tafsir, apakah yang dimaksudkan dengan bintang-bintang yang Allah gunakan sebagai sumpah. Pendapat pertama yang kita sedia maklum, ayat tersebut ada kaitan dengan bintang-bintang yang kita ketahui, yang telah pun Allah ciptakan di langit. Okay, kita tahu bintang ada tempat yang dia beredar, yang mana untuk mengetahui
tentang fungsi bintang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena kembali mengingati perbahasan tentang bintang ketika mana kita mempelajari suratul Mulk. Dulu kita pernah belajar salah satu di antara kehebatan Allah Ta'ala telah menjadikan di langit ini adanya bintang-bintang, yang bintang-bintang itu fungsinya sebagai masabih, sebagai pelita. Dan kita telah sebutkan bahawa apabila sebut bintang, orang yang terdahulu mereka menggunakan bintang pada 3 tujuan. Tujuan pertama, Allah ciptakan bintang untuk menghiasi langit. Yang kedua, bintang digunakan untuk sebagai Allah ciptakan bintang sebagai alat, sebagai kompas. So orang dahulu kalau di darat, kalau di laut, mereka nak melihat perjalanan, mereka akan merujuk kepada bintang-bintang. Dan yang ketiga, Allah ciptakan bintang adalah untuk merejam syaitan-syaitan yang mencuri berita-berita di langit. Jadi untuk tahu maklumat itu, tuan-tuan kena kembali merujuk kepada surah Al-Mulk. Namun begitu, pendapat kedua yang saya nak kita pilih, yang kita letakkan dalam nota ini adalah pendapat yang mengatakan bintang dekat situ adalah bintang-bintang Al-Quran. Sebenarnya ayat tu sebenarnya Allah bersumpah dengan penurunan Al-Quran. Bukan membawa maksud bintang yang kita sedia maklum tu, tapi bintang kat situ merujuk kepada penurunan Al-Quranul Karim yang Allah turunkan sekaligus daripada Lauh Mahfuz. Allah turun sekaligus ke langit dunia. Kemudian daripada langit dunia Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sedikit-sedikit dalam tempoh 23 tahun. Jadi maksud bintang di situ adalah merujuk kepada waktu penurunan Al-Quranul Karim secara sedikit demi sedikit. Jelas tentang bimawaqi'in nujum. Kenapa Allah perlu bersumpah? Dalam kaedah orang Arab, kalau nak menegaskan sesuatu, maka mereka akan menggunakan kaedah bersumpah. Jadi apabila Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, turun kepada orang-orang Arab khususnya ketika itu, maka Allah Ta'ala sebenarnya nak menegaskan sesuatu. Jadi cara nak bagi orang Arab ini menarik perhatian, maka Allah Ta'ala menggunakan penegasan melalui sumpah. Jelas dekat situ tentang sumpah. Kemudian mari kita sama-sama mencari persamaan kenapa Allah perlu menggunakan perkataan nujum bintang dengan penurunan Al-Quranul Karim. Kita telah sebut tadi ada dua pendapat ya, bimawaqi'in nujum tu sama ada merujuk kepada tempat kedudukan bintang-bintang itu atau membawa maksud kepada penurunan Al-Quranul Karim. Kedua-dua pendapat itu kalau kita kombinasikan, kenapa Allah nak kaitkan bintang dengan Al-Quran? Para ulama mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah cahaya nur, maka bintang itu juga mengeluarkan cahaya. Al-Quran itu indah, maka bintang itu juga indah. Al-Quran itu dia berada pada kedudukan yang tinggi, begitu juga dengan bintang-bintang. Selesai ayat nombor
75. Maknanya ayat 75 ni Allah bersumpah dengan bintang-bintang ataupun tempat penurunan Al-Quranul Karim. Okey. Isunya adalah perkara apa yang Allah nak tegaskan melalui sumpah. Kita akan lihat nanti ayat nombor 77. Tapi sebelum pergi kepada ayat 77, kita baca terlebih dahulu ayat 76. Yang fungsi ayat 76 adalah untuk menguatkan tentang apa yang Allah nak bersumpah. Maka kita baca ayatnya tadi. Kita dah baca, wa innahu, dan sebenarnya dan sesungguhnya, laqasamu, sumpah itu adalah lau ta'lamuna azim, adalah sumpah yang besar kalaulah kamu mengetahui. Maksudnya tuan nak beritahu apa? Yang aku sumpah tu, kata Allah, bukan main-main. Aku sumpah itu adalah satu sumpah yang besar kedudukannya. Betul, kalau baca tafsir Ibn Kathir, beliau menjelaskan sesungguhnya sumpah yang telah Allah ucapkan itu merupakan sumpah yang besar jika kamu mengetahui. Kenapa sumpah itu besar? Kerana sumpah itu adalah datangnya daripada kebesaran yang mengucapkan sumpah itu. Okey, selesai ayat 75-76. Saya harap tuan-tuan jelas. Boleh faham? Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala tak gunakan kaedah sumpah pun, sudah pasti Allah Ta'ala tu berkata benar. Betul tak? Kita kata sadaqallahul azim, benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Tetapi apabila Allah menggunakan sumpah, maknanya apa yang Allah nak sebutkan selepas sumpah itu ada perkara yang sangat besar yang perlu diberikan perhatian. Tapi sebelum kita masuk kepada apa yang Allah nak tekankan, maka kita kena lihat dua pengajaran ayat 75 dan 76. Mudah saja pengajaran ayat. Apa yang dapat kita belajar daripada dua ayat tadi, kita keluarkan balik isi intipati ayat tadi. Yang pertama, Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan apa saja makhluk dia. Allah boleh sumpah dengan matahari, Allah boleh gunakan sumpah dengan waktu fajar, dengan bulan, dengan malam. Termasuklah Allah boleh bersumpah dengan bintang. Tetapi tuan-tuan kena take note setiap yang Allah gunakan dalam sumpah, mesti yang Allah gunakan objek sumpah tu ia mempunyai kedudukan yang besar, kedudukan yang tinggi. Kalau tuan-tuan masih ingat, nak tahu tentang sumpah-sumpah ni, kita pernah bincang dekat surah Yasin. Nanti kena tengok balik nota surah Yasin. Kita pernah bincang tentang apa hikmah Allah bersumpah. Kena tengok balik nota surah Yasin. Okey, pelajaran nombor 2. Sumpah yang dibuat oleh Allah mengandungi sesuatu yang amat besar yang Allah nak tegaskan kepada kita. Apa yang Allah nak tegaskan itu? Kita akan jumpa jawapan tu pada ayat nombor 77. Kita bacakan ayatnya terlebih dahulu. Innahu laqur'anun karim. Okay. Innahu bermaksud sesungguhnya ia. La Qur'anun, benar-benar Al-Quran, sifatnya karim, yang mulia. Jadi tuan-tuan dan puan, ingat ya, Allah Ta'ala nak sebenarnya isunya Tuhan nak kata Quran yang Allah bawa turun, yang ada pada kita ni, sebenarnya dia adalah Quran yang mulia. Tapi cara nak menegaskan mulianya Quran tu, Allah gunakan sumpah tadi tu. Maksudnya ada manusia yang dia memandang Quran itu
suatu kitab yang tidak mulia. Dia pandang Quran tu macam kitab-kitab yang lain. Dia pandang apa yang ada dalam Quran tu macam biasa-biasa saja. Tetapi Allah nak menyebutkan Quran itu benar-benar yang mulia. Bayangkan tuan-tuan puan, Allah gunakan dua penegasan dekat ayat 77 tu. Innahu, penegasan dah. Huruf lam tu sebelum Quran tu pun dah penegasan. Jadi kata Al-Imam Ibn Katsir, sesungguhnya Al-Quran yang Allah turunkan itu ke atas Nabi SAW adalah Quran yang sangat agung, Quran yang sangat mulia. Okey, jelas tuan-tuan? Okey, ini bermakna kalau orang yang belajar Quran, dia boleh jadi mulia tak di sisi Tuhan? Dia boleh menjadi mulia. Kalau nak mulia di sisi Allah, maka ada pada Al-Quranul Karim. Sebab itu kalau dikaitkan dengan Quran, manusia akan jadi hebat, akan jadi mulia di sisi Allah. Kenapa? Kerana dia membaca, dia belajar tentang Quran yang mulia. Maknanya Quran ini Allah muliakan. Jadi ambil peluang untuk menjadi insan yang mulia di sisi Allah, iaitu dengan Al-Quran yang sangat mulia. Baik, kita teruskan ayat nombor 78. Di mana Al-Quran yang mulia itu dia berada? Fi kitabim maknun. Yang tersimpan, yang berada fi kitabin, dalam kitab maknunin, yang cukup terpelihara. Maksud dia, Allah nak kata Quran yang sangat mulia tu, dia berada di tempat yang terpelihara. Tempat itu mana? Para ulama tafsir kata antaranya adalah dia berada di Lauh Mahfuz. Apa itu Lauh Mahfuz? Kita pernah bincangkan dekat surah Yasin. Lauh Mahfuz ni dia ada dua perkataan ya. Lauh dengan Mahfuz. Lauh ni macam dia ada satu tempat. Dia kalau macam kita papan putih tu, itu seperti lauh lah contoh. So di langit yang paling tinggi ada semua perkara yang telah Allah catat, yang telah Allah tulis. Dia ditulis di mana? Di lauh. Dan lauh itu mahfuz, Allah pelihara lauh tu. Jadi Quran ni yang mulia ni, kenapa perlu letak di tempat dia ditulis, diletak pada tempat yang paling tinggi, tempat yang mulia? Kerana kedudukan Quran yang mulia itu. Kita boleh baca ulasan yang saya ada nyatakan. Apa maksud maknun? Dia berasal daripada perkataan kaf nun. Nun yang bermaksud menutup, tersorok, rahsia, terpelihara. Okey, kalau tuan-tuan pernah belajar surah Al-Qadar, tetapi tahulah cerita sebenarnya Quran tu bagaimana. Okey, sebenarnya saya cerita pendek dia saja. Quran yang kita dapat di tangan kita ni sebenarnya ia sama seperti mana Quran yang berada di Lauh Mahfuz dulu. Okey, Lauh Mahfuz ni tidak ada siapa yang boleh sampai, tidak ada siapa yang boleh ubah daripada catatan tu. Maka daripada Lauh Mahfuz itu Allah bawa turun sekaligus pada malam bila? Pada malam Al-Qadar. Yang ayat pertama baca inna anzalnahu fi lailatul qadar tu.
Apabila Allah bawa turun Quran sekaligus pada malam Al-Qadar, Allah letak di Baitul Izzah, langit yang dekat dengan dunia, itu dipanggil langit dunia. Kemudian dia turun kepada Nabi dalam bentuk Nabi hafal. Nabi hafal lah. Lepas Nabi hafal, malaikat Jibril hantar, Nabi hafal. Lepas tu Nabi minta para sahabat, tulis apa yang aku hafal ni. Okey. Lepas dah tulis, akhirnya pada zaman Nabi belum ada Quran yang sebuku, belum ada mushaf lagi. Naik zaman Umar, naik zaman Uthman. Naik zaman Saidina Uthman mengambil jalan untuk bukukan. Jadi Uthman panggil semua sahabat-sahabat Nabi yang pernah menjadi jurutulis Nabi tu, mereka pun tulis. Jadi macam mana mereka susun Al-Quranul Karim jadikan dalam bentuk mushaf, semua itu berpandukan kepada apa yang mereka ketahui daripada Nabi. Itu yang mereka susun. Mereka kata surah pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah, surah nombor 56 Al-Waqi'ah, surah nombor 55 Ar-Rahman. Jadi Quran yang ada di tangan kita ni sebenarnya adalah Quran yang sama, yang pernah Allah letakkan di Lauh Mahfuz tu, yang ada kat Lauh Mahfuz tu. Okey, jelas kawan? Okey, so pengajaran dia apa? Dua pengajaran kita boleh ambil, kita gabungkan ayat 77 dengan 78. Al-Quran merupakan kitab yang paling mulia. Jadi kena muliakan Quran. Tempat nak letak Quran, macam mana cara nak belajar Al-Quran ni, penuh dengan adab dia. Dia baca Quran ni, dia bukan boleh bermudah-mudah macam kita baca surat khabar. So kena jaga dia, kedudukan Quran, macam mana letak dia. Lepas tu ada adab dia, berwudu, kalau boleh digosok gigi sebelum baca Quran. Saya cadangkan, kalau boleh tuan-tuan tolong khatamkan, sebab satu kitab ya yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi. Kitab tu nama At-Tibyanu fi Adabil Hamalatul Quran. Al-Imam Nawawi dia tulis adab-adab kita dengan Quran, adab guru, adab murid, tempat nak baca, bila waktu paling baca. Ini adalah tindakan selepas tadabbur. So masjid kena pastikan elok-elok bagaimanakah tentang Al-Quranul Karim. So Quran ni kalau yang dah obsolete dah nak lupus tu, macam mana nak lupuskan dia? Tak boleh buang atau sampah macam biasa. So semua tu di antara adab-adab tentang Quran yang mulia. Okey, pelajaran nombor 2 kita belajar Al-Quran yang duduk di Lauh Mahfuz itu tidak pernah disentuh oleh iblis dan tidak pernah disentuh oleh para syaitan. Contohnya kalau dekat lauh tu, kalau macam ada tablet tu, tak pernah ada syaitan boleh sentuh maklumat itu. Okey, jadi kita akan sambung lagi keesokan harinya ayat nombor 79. Istimewanya ayat Quran tu, bagaimana lagi ciri-ciri kemuliaan dia sampai Allah bersumpah, maka kita kena sambunglah pada hari yang berikutnya insya-Allah. Semoga Allah memberikan kita banyak keberkatan sepanjang kita mempelajari tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim. Semoga Allah memberi rahmat, semoga Allah menerangi hati-hati kita, Allah menambahkan keimanan kita kepada Al-Quranul Karim. Semoga Al-Quran memberi syafaat kepada kita di dunia, memberi syafaat ketika kita berada di alam kubur dan juga di alam akhirat. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri.